Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, baiklah. Hari ini kita akan belajar fizik, kelas pertama kamu sebagai seorang pelajar sains aliran STEM. Tahniah kerana terpilih untuk mengikuti kursus aliran STEM. Suka untuk cikgu ingatkan bahawa setiap sesuatu perkara yang baru dalam hidup kita itu, kita akan memandangnya sebagai satu kesukaran. Itu adalah perkara normal sebab perkara itu baru. Namun, apabila kita telah memahami dan cuba memahami dan mengetahui, perkara itu akan jadi mudah. Begitu juga dengan subjek fizik ni. Mungkin kita dah biasa dengan skeptikal pandangan yang mengatakan subjek-subjek sains ini amat susah. Betul, tidak dapat dinafikan subjek sains ini memerlukan ketekunan, aras kefahaman yang agak tinggi untuk kita menguasai. Namun cikgu percaya anak-anak sekalian mampu untuk menguasai fizik dengan baik. Bahkan anak-anak akan keputusannya lebih cemerlang daripada keputusan cikgu dulu. Sebab cikgu percaya anak-anak ni semua rajin orangnya. Jadi dalam mata pelajaran fizik, tidak ada apa yang susah sebenarnya. Sedikit susah, tapi tidak ada yang susah. Macam mana tu? Kerana tak kenal maka tak cinta. Bila kita dah kenal, kita dah nampak logiknya dekat mana, kita akan suka. Benda tu mudah sebenarnya. Sebab fizik ni dia berlaku dalam harian kita, sekeliling kita. Semua perkara-perkara yang berlaku sekeliling kita ni boleh dijelaskan secara fizik, secara ilmu fizik. Tapi kalau kita pisahkan dia, tu jadi susah lah. Sebenarnya dia datang sekali. Dia adalah satu package. Jadi, untuk kelas fizik kita, kelasnya beginilah. Cikgu akan upload video, cikgu akan mengajar dalam video, cikgu akan bagi tutorial, soalan, kamu akan cuba jawab dan kalau tak dapat kita bincang tu dalam kelas. Okay, tapi sesi pengajaran intipatinya begini. Jadi video ni cikgu akan uploadkan di dalam grup Telegram kita, dalam masa yang sama cikgu akan uploadkan dalam YouTube channel cikgu. Jadi kalau kamu ada masalah storage untuk channel Telegram, so bila kamu dah download, dah tengok, kamu boleh delete. Jadi kamu benda tu takkan hilang, dia akan ada dekat cloud. Tapi kalau kamu pakai handphone mak ayah dan kamu nak tengok juga video yang kita dah belajar ni, kalau rumah kamu ada smart TV, kamu boleh tengok YouTube dekat smart TV ataupun dekat desktop atau kat mana-mana perisian yang kamu boleh capai lah. Jadi keadaan dia macam tu. Dan cikgu sangat berbesar hati kalau apa sahaja yang kamu tidak faham, kamu akan beritahu dalam grup Telegram. Atau kamu boleh personal message cikgu, PM. Tapi ikutlah yang mana kamu selesa. Pokok asasnya, tujuan utamanya, kamu kena selesa. Kamu yang nak belajar. Kamu yang nak mula hidup, yang nak skor. Kamu. Cikgu macam ni lah akan mengajar sampai tua, insyaAllah kalau panjang umur. Kamu tu sendiri. Jadi sebelum kita masuk lebih lanjut, menyelam dengan lebih dalam fizik ni, cikgu rasa kamu dah kenal cikgu. Nama cikgu apa kan? Nama cikgu Dorinda Zila binti Abdul. Cikgu dapat ijazah pertama graduate daripada Universiti Sains Malaysia, major dalam fizik tulen. Kemudian cikgu dapat lesen untuk mengajar daripada KPM melalui kursus perguruan lepasan ijazah KPLI di Maktab Perguruan Sultan Abdul Halim. Jadi cikgu baru lagi mengajar dalam 15-16 tahun, insya-Allah. Dan cikgu tak mengajar subjek lain. Daripada sekolah lama memang cikgu ajar fizik dan cikgu ajar maths sekali dua. Dan sampai dekat Samtan ni cikgu ajar maths, sains, fizik. Macam tu insya-Allah lah. Yang mana cikgu boleh bantu kamu, cikgu akan bantu. Okey. Kenapa kita kena tahu banyak benda dalam fizik? Yang metafizik pernah dengar sayang? Kuantum, tengok cerita Ant-Man. Benda-benda tu boleh ke berlaku sebenarnya? Ada soalan yang menarik, kuantum. Dalam cerita Ant-Man, dalam cerita Avengers, siapa-siapa tengok Avengers lah. Dalam cerita Avengers yang saya lupalah, bukan Civil War, Avengers yang last tu,
yang dia lawan dengan siapa tu yang pakai cincin banyak tu. Ant-Man patah balik sebab dia masuk alam kuantum kan. Dia boleh kecil kan. Dia patah balik ke belakang. Sebelum saya tak ingatlah nama makhluk yang badan besar tu. Sebelum dia dapat semua permata tu kan. So dia patah balik ke belakang. Sebagai seorang Islam, perkara yang kita sentiasa terfikir, boleh ke macam cerita Doraemon, Back to the Future, patah balik ke belakang? Kamu tanya saya sebagai seorang Islam yang mengajar fizik, masa itu boleh dipercepatkan sebab masa tu adalah makhluk Allah. So, ni garisan masa ya. So, sekarang Cikgu Doreen dekat sini, suami dia dekat Mekah. So, kalau ikut naik kapal terbang, berapa jam? 8 jam, 12 jam macam tu. Tapi kalau Allah izinkan, dalam masa 1 saat je, saya boleh ada dekat Mekah. Macam ni. Dia boleh dirapatkan. Macam ni. Itu dia perlu kefahaman yang tinggi. Kenapa saya kata macam tu? Peristiwa Nabi Isra' Mi'raj. Ingat kan Nabi Isra' Mi'raj? Takkan tak tahu. Setiap kali Maulid Rasul lah, Maulidur Rasul, mesti cerita Nabi Isra' Mi'raj daripada diisra'kan daripada Mekah ke Baitul Muqaddis. Zaman tu orang naik unta. Mana ada roket. Lama kot daripada Mekah nak ke Baitul Muqaddis. Tapi Nabi pergi dalam masa 1 malam je. Macam mana boleh jadi? Kemudian saya sampai kat Baitul Muqaddis, ada cerita peristiwa dia batu nak ikut Nabi naik semua. Dah. Short story, long story. Nabi balik semula ke Mekah, dah ada Isra' kan, naik ke langit, patah balik semula ke Mekah. Nabi kata, ketika Nabi tinggal rumah tu, kunci pintu dan Nabi patah balik, macam benda tu macam baru saja berlaku. Sesisihan masa je. Macam baru sat-sat ni, tapi Nabi dah travel jauh dah. Itu dah maksudnya time travel ke hadapan. Bermaksud time travel dalam Islam is very very possible sebab Nabi dah buat dulu. Tapi ke belakang tu memang tak ada lah sebenarnya. So I'm not against the science and I'm not against the Quran. So saya cuma bercakap berdasarkan apa yang saya ada, real evidence. So basically by understanding physics deeper dan very understanding, actually you really understanding your religion actually. Tapi kita kena ingat, Al-Quran Islam itu tidak perlukan sains untuk berdiri dengan sendirinya. Kerana dia berdiri dengan sendirinya, dia tak perlukan sains. Sains tidak menjelaskan Al-Quran, tapi Al-Quran menjelaskan sains sebenarnya. So sebagai seorang Islam, seorang yang mempunyai pengetahuan sains dalam bidang Islam, dia sentiasa interrelate. Sometimes there is a certain things yang sains cannot be explained, tapi Al-Quran already explain. So macam mana kita nak percaya? So tu soalan masa kini yang biasa budak pelajar tanya. Kenapa kita nak kena percaya Quran? Kenapa? Macam mana kita nak tahu Quran tu betul ke tidak? Kenapa? So many why and how and why. The answer is that so-called faith, darling, faith, kepercayaan. That's my faith. That's your faith. So kita punya faith is not sama. How you believe is how I believe. Is totally tak sama dia punya kolom. Ruang dia tak sama. Tapi I nak jelas kat you. So how did you know Quran tu tak boleh tidak diciplak? Quran tu betul. Sebab you been told kan? Betul ke yang orang bagi tahu tu betul? Betul lah. Sebab kamu percaya. Faith. Faith tu yang kamu dapat berdasarkan keimanan kamu sahaja. So how you dapat keimanan? Tu come along with the tauhid, with the ibadah. So because you sekolah agama, cikgu suka sangat kaitkan these two things sebenarnya supaya you nampak world is not about you. World is not about you. They are so big to explore, kan? So kita cerita pasal physics. So siapa tengok cerita macam John Carter, Interstellar, Ant-Man, of course the Avengers, the technology are so beyond. Zaman cikgu yang paling glamour masa tu Star Wars, May Force be with you. There's something that beyond the imagination. So padahal bila dia datang ke dunia kita hari ini, dia ada sesuatu yang possible. So macam contohnya kita pakai Wi-Fi kan, kita pakai gelombang mikro kan, so kita dah tak pakai kabel. So benda tu dah establish lebih kurang akhir tahun 90-an lah, awal tahun 2000 establish lah. So banyak yang guna gelombang, dah tak guna wire, dawai untuk bawa segala maklumat.
Padahal gelombang mikro tu telah dijumpai pada awal kurun ke-19. Ada keadaan dia macam tu. Sama juga dengan telefon digital. Syarikat Kodak dah jumpa telefon digital pula, kamera digital. Syarikat Kodak dah jumpa kamera tu macam mana teknologi tu pada awal kurun ke-19. Tapi baru sekarang lah di-establishkan sebab demand of the technology. Macam zaman dulu, memula telefon keluar is so expensive. So you nak dapatkan handphone, you kena beli dengan line. Then line cost you about 500 per month commitment. It's so expensive. Nowadays, you boleh reload dengan RM10 sahaja. Kan? So totally sangat demand. Itu kalau kamu belajar ekonomi dan you faham macam mana demand take place. So kita belajar physics. So kita tak pergi pada demand lah. Kita belajar the technology. So dalam physics, first thing yang kamu kena faham adalah physics quantity. When we talk about physics quantity ataupun quantity physics, actually benda ni, quantity physics ni, kita refer pada apa? Dia merujuk kepada apa? Quantity physics ini adalah quantity yang boleh diukur. Quantity yang boleh diukur. So how? So cikgu ada, let's say cikgu ada ni. Tinggi pen ni. So kita boleh ukur tak ketinggian pen ni? So let's say kita boleh ukur. Kita ukur ketinggian dia. Kuantiti fizik lah. Boleh ukur kan? So kalau pen tu cikgu buat macam ni, kamu kata panjang dia lah. Ni tinggi. Ni panjang. So berapa panjang dia? So boleh ukur tak? Boleh. So kalau boleh ukur, itu kuantiti fizik lah. Apa sahaja yang boleh ukur dengan secara standard. Contohnya kalau cikgu kata, saya pakai kasut saiz 7 orang Malaysia. Lepas tu dia akan tanya, cikgu nak beli kasut online, Karimo contohnya. Kat Karimo dia tak ada standard 7 Malaysia. Dia akan letak UK, US. So cikgu kena tahu 7 Malaysia tu kalau US berapa saiz dia? 5 US, macam tu. Kalau UK berapa saiz dia? Cikgu kena tahu. Itu adalah kuantiti yang boleh diukur dalam keadaan standard-standard tertentu. Jadi kuantiti fizik adalah kuantiti yang boleh diukur. Bawah kuantiti fizik, kamu akan belajar kuantiti asas. Kuantiti asas ni, kamu dah belajar dalam sains tingkatan 1. Kan jam, dulu tingkatan 1 seronok sangat, lupa. So dalam kuantiti asas ni, kamu dah belajar dalam sains tingkatan 1. Kuantiti asas ni ada 5 kuantiti asas dia. Tara. Still remember or not? Lupalah tu. So apa kuantiti asas yang pertama yang kamu kena ingat? Panjang. Apa simbol panjang? L kecil. Apa unit untuk panjang? Meter. Apa simbol meter? M kecil. So when we speak in physics language, when we talk in physics language, the formula, the symbol must be in your fingertips. You kena sangat fasih. Panjang simbol dia L. Why L? Okey, kita absorb daripada rujukan kita daripada buku-buku bahasa Inggeris. So panjang length. So L. Meter M. Meter. So yang kedua kita ada GSIM. GSIM simbol dia M. M referring to mass. M. So dia punya unit adalah kilogram. So kilogram unit dia adalah kg. Right. Okay. Kemudian GSIM kilogram, kamu ada masa. Okay. Masa T. Ni cikgu rasa semua orang tahulah. Small t. Time. Indicator to time. So unit dia adalah saat. Bukan pakcik saat ya. Second. Saat. S. Kemudian kamu ada suhu. Temperature. Temperature. Simbol dia T. Unit dia Kelvin. K. Kelvin ni nama orang lah. Kelvin. And last but not least, you ada arus elektrik. So kena mention arus elektrik. You kena say arus je. Boleh jadi arus sungai. Jadi arus elektrik, simbol dia I.
Unit dia ampere. Ampere simbol untuk unit A. So, jadi dekat sini ada dua perkara yang kamu kena faham. Simbol untuk kuantiti. Simbol untuk unit. Yang ini kuantiti dia. Kuantiti fiziknya. Yang ini adalah unit untuk kuantiti tadi. So, kena faham. So, a lot of symbol. Tak apa, sekarang baru nak belajar. So, banyak yang tak tahu. Gradually, 2 tahun belajar fizik, fasihlah semua ni. Give yourself a room untuk adapt, untuk adjust. So, don't worry much. So, kuantiti asas kita belajar ada 5. Kemudian yang ni yang kamu belajar pada tingkatan 1, kuantiti asas. Yang ni kamu belajar dalam sains tingkatan 1. Kamu ada kuantiti yang tambahan, kamu ada kuantiti jirim. Tadi jisim kan? Kuantiti jirim. Kuantiti jirim, simbol dia N. Unit dia mol, M. Tak ada, cikgu salah tulis. Unit dia mol. Simbol dia pun mol. Kemudian kamu ada keamatan cahaya. Apa maksud keamatan cahaya ni? Berapa cerah cahaya dia? Selalu kita sebut cahayanya cerah sangat, cerah sikit. Keamatan cahaya. So, kita cahaya yang terang tu dia ada nilai dia. Keamatan cahaya. Simbol dia LV, luminous. LV, L, V kecil. Unit dia candela. Betul lah ejaan dia? Candela, betul. Candela. Simbol dia CD. Okay. Jadi dalam sains tingkatan 1, kamu belajar 5 kuantiti asas. Jadi bila masuk fizik, dia tambah lagi 2. 7 kuantiti asas. So kena ingat. Kena ingatlah. Belajar tak banyak lagi kan. So kalau awal-awal ni dia nak tanya benda-benda yang macam ni lah. Okay. Itu mengenai kuantiti asas. Jadi dalam kuantiti fizik adalah kuantiti yang boleh diukur. Dalam kuantiti yang boleh diukur ni kita ada yang asas. Apa tadi masuk kuantiti asas? Kuantiti asas adalah kuantiti yang tidak boleh diterbitkan ataupun yang tidak boleh ditakrifkan oleh kuantiti-kuantiti lain. Itu maksudnya. Cikgu ulang lagi sekali. Kuantiti asas adalah kuantiti yang tidak boleh ditakrifkan oleh kuantiti-kuantiti lain. Terdiri daripada 7. 7 ni So 7 ni kena ingat. Is a must. Kemudian daripada kuantiti asas, kita ada kuantiti terbitan. Okey, kuantiti terbitan ni apa maksud kuantiti terbitan? Kuantiti terbitan ini adalah gabungan kuantiti asas secara operasi darab atau bahagi atau darab dan bahagi, gabungan darab dan bahagi. Kuantiti terbitan adalah gabungan daripada kuantiti asas. Cikgu tunjuk contoh macam mana kuantiti terbitan. Jadi kita ada luas. Luas A lah, area. Jadi kita dah belajar dalam matematik, ingat tak? Panjang darab lebar. Ni kita belajar dalam matematik. Jadi panjang darab lebar. Jadi unit untuk panjang, Yang cikgu buat petak ni unit dia ya. Ni unit meter, M. Unit untuk lebar, meter juga, M. Meter darab meter, kamu dapat M kuasa 2. Meter persegi. Jadi unit untuk luas, meter persegi. Meter kuasa 2. M kuasa 2. Unit dia. Jadi luas adalah kuantiti terbitan. Terbit daripada mana? Panjang tadi darab kuasa 2. Itu contoh yang pertama. Okey, cikgu bagi lagi contoh. Cikgu tarik belah sini. Ni contoh yang pertama ni. Contoh 1. Nampak kot kat skrin? Rasa nak salinlah. Boleh jadikan nota. Nota buat sendiri. Okey, ni contoh yang kedua daripada sini. Contoh yang kedua. Contoh kedua.
ketumpatan. Kau dah belajar ketumpatan dalam sains tingkat 1. Tengok tu. Lupa lagi. Itulah masa tingkatan 1 tu nganga je tengok siapa handsome, siapa tak handsome. Okey, contoh 2. Ketumpatan. Ketumpatan, tumpat. Simbol dia row. Macam huruf P tapi italic. Row. Ketumpatan. Formula dia jisim bahagi isi padu. Jisim, kuantiti asas. Isi padu. Tengok tengok. Tengok cikgu tarik macam mana. Isi padu ni bermaksud panjang, darab lebar, darab tinggi. Ni kalau buat macam ni panjang, kalau letak macam ni lebar, tegak macam ni tinggi. So dia 3 dimensi. So dia asalnya sukatan yang sama, panjang je. Meter. Dapatlah meter kuasa 3. Kat sini meter kuasa 3. Ni unit dia. Meter kuasa 3. Jisim unit dia kg. Jadi ketumpatan unit dia kg per meter kuasa 3. Atau kamu boleh tulis kg meter. Ni bawa naik atas. Nak buang per. -3. Ni kan tak faham pula cikgu tulis macam ni kan. kg per meter kuasa 3. Maksudnya kamu boleh tulis atau ini, atau ni. Tapi budak-budak fizik semua dia tulis ni sebagai dia punya unit. Betul tak? Ketumpatan adalah kuantiti terbitan. Dia terbit daripada mana? Gabungan kuantiti asas secara bahagi per ni bahagi. Atau secara darab, ni secara darab. Atau gabungan kedua-duanya. Ni gabunglah ni. Kena bahagi dan kena darab. Itu maksud kuantiti terbitan. Gabungan kuantiti asas secara bahagi atau secara darab atau gabungannya. Kuantiti asas tadi apa? Kuantiti yang tidak boleh diterbitkan atau ditakrifkan atau didefinisikan, dimaksudkan oleh kuantiti lain. Jadi kalau kamu cakap dengan orang dekat London, berat saya 80 kilogram, so dia tahu 80 kilogram tu banyak mana. Soalan dia, cikgu, macam mana kita tahu 80 kilogram? Okey. Masa dia nak wujudkan kuantiti asas ni, semua saintis-saintis dia dah bersepakat ada satu titik rujuk. So dia ambil satu bongkah plumbum, dia kata kalau kiamatlah dunia ni, kalau kiamat tak ada apalah kan. Andai kata ada disaster segala malapetaka berlaku dan titik rujuk kita hilang, cari plumbum ni. Plumbum ni berat, plumbum ni inilah dia sebanyak 1 kilo. Lepas tu dia simpan kayu panjang. Panjang kayu ni titik rujuk adalah sebagai 1 meter. Macam tu. Dia ada titik rujuk ni, semua ada titik rujuk. Dia simpan dekat mana-mana, dekat mana dia nak simpan. Yang pastinya dekatlah negara-negara belah Eropah sana, bukan dekat Malaysia. Tapi saat ni, kalau tak salah cikgu dululah, kepada cikgu bagi tahu, ni saintis Islam yang jumpa kadar titisan air. Air tu menitis, kadar dia tak 1 saat. Macam itulah, adalah cara dia buat macam tu. Okey, itu kuantiti asas dan kuantiti terbitan. Cikgu harap kamu fahamlah. Jadi gradually bila kamu belajar, nanti kamu akan jumpa banyak lagi kuantiti terbitan. Banyak lagi. Tapi masa tu kamu tahu define macam mana. Jadi yang sekarang ni kamu kena tahu apa maksud kuantiti asas, apa maksud kuantiti terbitan. Itu dia. Jadi hari ni kita berapa banyak jadilah. Kita sambung lagi sikit, iaitu kuantiti skala dan vektor. Cikgu padam sekejap. Skala dan vektor. Kuantiti skala dan kuantiti vektor. Dia merujuk kepada kuantiti fizik tadi. Kuantiti asas, kuantiti terbitan, dia merujuk mana satu skala, mana satu vektor. Cikgu tunjukkan dia punya mind map lah. Kamu ada kuantiti fizik kat sini. Kuantiti fizik.
Dalam kuantiti fizik ini, kamu pecahkan dia kepada dua. Kuantiti asas, kuantiti terbitan. Kuantiti asas ni kamu ada kena ingat 7. Kamu kena ingat 7 tadi kan? Cikgu listkan 7. Kuantiti asas, kuantiti terbitan, dua-dua ni boleh kita kategorikan sebagai kuantiti skala atau kuantiti vektor. Dua-dua ni boleh masuk salah satu. Dia adalah syarat-syarat dia kita kena tengok. Jadi kuantiti skala dengan kuantiti vektor ni, perbezaan dia tada, arah. Arah apa arah? Arah bukan arak. Arah apa arah? Nun jauh ke sana. Arahlah tu. Mana? Sana. Tu. Itu untuk orang yang tak belajar geografi. Arah mana? Ke barat. Itu kalau untuk orang belajar geografi. Paling kurang arah mana? Kanan. Janganlah abah bawa kereta, abah kata, mana jalan? Belok bah. Belok mana? Tu, situ. Kau ingat abah kau boleh tengok tangan kat mana? Belok kanan bah, belok kiri abah. Macam tu. Tu arah. Kuantiti skala tak ada arah. Vektor ada arah. Magnitude apa? Magnitude tu nilai. Nombor. Berat Cikgu Doreen 100 kilo. 100 tu magnitude. Macam tu. 100 itu adalah magnitude. Nilai dia. Kita sebut berat jisim. Jisim badan Cikgu Doreen adalah 100 kilo. 100 tu magnitude. Jadi kalau nak macam sweet-sweet dengan boyfriend, magnitude cinta saya kepada kamu infinity. Kenapa infinity? Nombor. Uncountable. Paling last nombor. Non-stop. Unstop. Banyak nombor. Infinity. Tak boleh kira. So guna perkataan fizik sikit. Magnitude. Tunjuk besarnya. Nilai je sebenarnya. Okay. Jadi kat sini perbezaan dia pada arah. Cikgu bagi satu contoh. Ni pun dah belajar dah dulu. Tak tahu ingat lagi kita. Jarak dan sesaran. Tak best lah tulis ni. Cikgu padam. Nak membezakan arah. Nak membezakan skala dan vektor. Cikgu padam yang ni dulu. Kita tengok jarak dan sesaran. Jarak. Kemudian kita ada atau pula. Tak lawa lah saya punya dan. Korang redha je lah. Dan sesaran. Jarak dan sesaran. Okey. Ada awet. Awet. Okey. Ada pokok. Ada kolam. Okey. Awet ni jalan. Pergi sini. Dia jalan pusing-pusing lah. Tunggu power dia tak sampai lagi. So dia jalan. Jarak dari sini ke sini. Katakan. Cikgu tak tahu nak letak berapa. 5 boleh? 5, 25, 16, 1. Tak boleh. Macam mana? Cikgu pun tak tahu nak buat apa. 4, 16, campur 9. Okey. Cikgu letak sini 4. 4 meter. Sikit sangat 4 meter. 40 meter. Baru berapa loh? Ni jarak kat sini 30 meter. Kemudian dekat sini dapat 50 meter. Macam mana cikgu dapat dia 50 meter? Jarak ni lah. Jarak ni ke sini. Sini jarak dia daripada sini.
Macam mana cikgu dapat dia 50 meter? Ini kan sudut tegak, bentuk teorem Pythagoras. 40 kuasa 2 campur 30 kuasa 2 punca kuasa 2. Ni nak cari Z lah. Dapatlah 50. Tak cari tekan kalkulator. So, dia bergerak daripada titik A, titik B, titik C. Soalan tanya, berapakah jarak awet ni dari titik A ke titik B? Berapakah jarak awet ni dari titik A ke titik B? 40 meter. Berapakah sesaran awet ni titik A ke titik B? Jawapan dia 40 meter. Berapakah jarak awet ni dari A, B ke C? Jawapan dia 70 meter. Jarak awet ni jalan dari A, B, C 70 meter. Sebab 40 tambah 30. Berapakah sesaran dari titik A ke titik B ke titik C? Jawapan dia 50. Sesaran 50. Tara, kenapa tak sama? Sesaran ni dia adalah kuantiti vektor. Kita kira daripada titik mula hingga titik akhir. Kena faham tu. Jadi sesaran adalah kuantiti vektor. Jarak adalah kuantiti skala. Jarak tu tidak pedulilah. Janji tunjuk kat mana-mana. Sesaran dia peduli. Dia ada arah dia yang ditentukan. Cikgu lukis balik. Tengok betul-betul ya anak-anak. Begini kedudukan dia. Sini A, sini B, sini C. Sini 40, 30, 50. Titik A ke B. Jarak sesaran. Titik A ke B jarak dia sama. Kalau titik A kena lalu B, kena lalu C. Maksudnya dia berjalan gidik sampai sini. Gidik sampai sini. Bermaksud 40 campur 30. Kamu dapat 70 meter. Tapi kalau dia kata sesaran titik A, titik B ke C, kita tengok. Yang ini mula. Yang ini titik akhir. Mula, akhir. Tara! Jarak ni je. Sebab tu kita ambil dia 50 meter. Nampak tak beza dia? Kalau dia kata dari titik A pergi B, pergi C, pergi A balik. Maksudnya daripada sini, pergi sini, pergi sini, pergi sini. Jadi dekat sini akan jadi 40 campur 30 campur 50 sama dengan 120 meter. Sesaran dia mula dekat sini, dia habis dekat sini. Kalau sesaran, yang ini akan jadi mula, yang ini akan jadi akhir. Bergerak tak bergerak? Tak bergerak. 0 meter. Nampak tak beza dia? Dia ada arah. Dia kena ada titik mula dan titik akhir. Dia kena ada titik rujukan nak tunjuk kat mana. Jarak ni main kira macam kamu pakai apps nak kira step, berapa banyak step, kira. Tapi kalau sesaran tak.
Sasaran dia mungkin kira macam kamu punya rate per minute ke, macam tu sasaran. Dia kira ada jangka masa, ada time frame dia, titik rujuk dia dekat mana. Okey, itu untuk kuantiti skala dan kuantiti vektor. Faham tak faham? 1, 2, 3, 4, 5. Faham tak faham? Faham? Bijak. Okey? Kita sambung last. Bentuk graf. Sikit je. Bentuk graf. Kita sambung penyiasatan saintifik. Penyiasatan saintifik lebih kurang kepada kamu nak buat eksperimen dan kamu nak analisis data yang kamu dapat. Jadi dalam analisis data, kamu akan bina graf. Bina graf. Untuk kamu bina graf, graf ini akan datang daripada jadual data. Jadual data. Dalam jadual data, macam ni lah. Jadual paling kurang macam ni lah. Macam ni. So dekat sini dia ada pemboleh ubah manipulasi. Ni dah belajar tak satu dulu. So dekat bahagian sini biasanya pemboleh ubah bergerak balas. Dah belajar dulu dah chapter 1. Pemboleh ubah manipulasi, pemboleh ubah bergerak balas. Jadi bila kamu dapat jadual macam ni, kamu akan bina graf. Jadi graf kamu macam ni. Dekat sini paksi X. Kat sini paksi Y. Okey. Pada paksi Y ni kita letak pemboleh ubah bergerak balas. Bergerak balas. Responding variables. Pada paksi X kita akan letak pemboleh ubah manipulasi. Manipulated variable. Graf fizik dia bermula daripada kosong. Kosong. Kemudian kita akan buat skala. Skala ni biasanya gandaan genap lah. 2, 4, 6, 8, 4, 8, 12, 6, 12, 18 gandaan genap. Atau gandaan ganjil hanyalah 5 sahaja. 5, 10, 15, 20. Itu gandaan ganjil. 5, 10, 15, 20. Cikgu, saya nak buat gandaan 3 boleh? Boleh. 3, 6, 9 boleh. Tapi korang tak berapa nak cerdik. InsyaAllah salah. So jangan buat. Untuk elakkan salah, kalau tanggung risiko salah, takut ada kesilapan pada skala. Cikgu suggest gandaan genap. Gandaan genap, skala. Kat sini pun skala. Skala kamu mesti gandaan genap. Ni kalau tak dapat ni, ayo. Jangan macam tu. Gandaan genap atau gandaan 5. Kalau gandaan ganjil, gandaan 5. Apa maksud gandaan? Tambah nombor yang sama berkali-kali. 5 tambah 5, 10. 5, 10 tambah 5, 15. 5, 10, 15. Itu maksud gandaan. Jangan lupa kot, dah belajar form 1, dia suara rendah lu gandaan. Okey. Sekarang kita nak belajar graf ni lah. Kita nak belajar graf ni. Nanti cikgu akan buat eksperimen, cikgu demo, tunjuk. Nanti cikgu tunjuk macam mana cikgu nak buat banner graf. Okey. Cikgu ajar 3 dulu bentuk graf. 3 je. Banyak-banyak. Nanti kau lupa. Okey, macam ni. Y, X. Padam. Cikgu letak macam ni. Merah kat tengah. Jadi yang ini Y berkadar langsung dengan X. Y berkadar langsung dengan X. Atau lagi satu graf, cikgu buat macam ni. Ni 1 per X. Tengok tak lawa. Tu lawa sikit. 1 per X, kat sini Y. Macam mana nak buat graf ni? Kalau graf yang macam ni,
Okey. Yang ini kita kata Y berkadar langsung. Berkadar langsung dengan berkadar terus tu sama sebenarnya. Pakai satu je lah. Berkadar langsung dengan 1 per X. 1 per X Ingat 1 per X. Cikgu anjak sikit-sikit jauh. Nampak macam confuse pula. Sengit lah pula garisan. Halal lah. Korang pun tak kisah pun kan sebenarnya kalau saya buat sengit. Ataupun kamu kata Y berkadar. Ada dua ni boleh buat. Song sang dengan X. Jadi graf yang nombor 2 ni dia akan ada dua hubungan. 1 dengan 1 per X, 1 dengan X. Tengoklah soalan nak apa? Y dengan siapa? Kalau soalan nak Y dengan 1 per X, jawapan dia berkadar langsung. Kalau Y dengan X saja, berkadar langsung sang. Okey. Ada lagi satu grafnya, graf yang ketiga. Ada lagi jenis graf, tapi hari kita belajar 3 dulu. Macam ni. So dekat sini X, kat sini Y. Paksi X, paksi Y lah. So kamu akan kata, salah lah cikgu. Cikgu salah. Macam ni. Y meningkat secara linear. Y meningkat secara linear dengan X. Okey. Kenapa linear? Linear bermaksud lurus. Graf ni lurus. Kita ada graf yang melengkung, curve. Tapi tu biar dulu. Belajar 3 dulu. Okey, daripada 3 graf ni, kamu kena tahu kira kecerunan graf. Kecerunan graf. Kalau dalam matematik, simbol dia M, kecerunan graf. Jadi kecerunan graf ini kita kira dalam matematik, formula dia Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Ini formula dari matematik. Bermaksud dekat mana-mana garisan ni, ambillah 1 titik, ambillah 2 titik. Okey, yang ini akan jadi X1, X2, Y1, Y2. Sama juga kat sini. Ambillah mana-mana titik. So ini akan jadi X2, Y2. Kenapa cikgu buat X2, Y2? X1, Y1 kat mana? Cikgu ambil kat ujung ni. X1, Y1. Sebab dia potong dekat kosong kan? Tolak dengan kosong kan senang nak bahagi. Macam tu. Okay. Kita berhenti dekat sini dulu. Nanti kita sambung lagi. Okay. Semoga kamu faham. Tak dapat tanya, cikgu cuba terangkanlah kalau kamu tak faham. Jara-jara rajin nak, jangan malas-malas. 2 tahun sekejap je. Tup. Sedar-sedar dah hujung tahun 2020 dah kamu nak ambil SPM dah. So jangan main-main sangat. Seronoklah. Dah jadi anak dara, anak bujang dah 16 tahun. Nenek cikgu umur 16 tahun dah ada anak dah. Dah kahwin dah. Nenek cikgu kahwin umur 14 tahun. Tapi tu zaman dulu. Diorang tak pergi sekolah. Memang tak wajib sekolah pun. Dah pandai masak, dah pandai jaga rumah, dah lelaki, dah boleh keluar, dah boleh kerja kebun, dah boleh dapat pendapatan. Kahwinlah, nak buat apa lagi? Kamu zaman berbeza nak. Belajar kena rajin-rajin. Tak kira lah mak abah ada tak ada, kaya tak kaya, belajar memang kena rajin-rajin. Bukan untuk orang lain, untuk diri kamu sendiri. Okey, semoga bermanfaat, semoga kamu faham. Cikgu jumpa kamu dalam kelas akan datang. Kita sambung daripada sini sedikitlah. Cikgu bagi tunjuk 1-2 latihan kat sini sebelum kita masuk bab 2. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Dah.